الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Kita dah baca pagi tadi hadis ke-15, Nabi Musa bertarung dengan malaikat maut. Petang ni hadis 16. Hadis 16 ni pun saya dah hurai dah. Bagaimana Fir'aun mati lemas. Dia asafuna, dia marah-marah dekat Tuhan. Dia maki hamun. Dia caci maki kepada Tuhan. Kemudian bila dia dah tak mampu dah tenggelam, dah lemah, akhirnya dia menyerah kalah dan dia berkata, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Semua saya dah cerita dah. Jibril alaihi salam menyumbat lumpur laut ke dalam mulut Fir'aun pun kita dah cerita dah sebelum ni. Bila dibuat kajian jasad Fir'aun, Ramsis kedua tu, didapati dalam badan dia ada lumpur dan ada garam yang sangat masin. Sebab itulah antara sebab jasadnya tidak put. Jadi kita terus ke hadis ke-17 insya-Allah. Dan muka surat 64 di situ Allah Taala catat doa Nabi Musa. Nabi Musa mendoakan kehancuran Firaun. Bukan kerana Nabi Musa hilang sabar, tetapi Firaun ini memang dia angkuh. Dia telah melihat bermacam-macam kekuasaan, bukti ayatullah, bukti-bukti kekuasaan Allah semua dia dah tengok. Dia dah tengok tongkat jadi ular, dia dah tengok tangan Nabi Musa yang bayda, boleh bertukar jadi putih bersinar. Allah Ta'ala dah hantar dekat dia kemarau yang panjang, kekurangan buah-buahan. Allah dah hantar kepadanya belalang makan tanaman. Allah hantar serangga makan padi dan juga gandum. Allah hantar katak, Allah hantar darah, Allah hantar macam-macam.
Tetapi dia tetap takabur, dan sahabat baik dia Qarun tenggelam dalam bumi pun dia dah tengok tapi tak menginsafkan dia. Maka akhirnya Nabi Musa doa kehancuran untuk Fir'aun. Ada doa tu muka surat 64. Baik, petang ni tuan-tuan kita terus ke hadis ke-17. Tangan melekat angkara khianat. Ini hadis ini cerita tentang anak murid Nabi Musa, khadam Nabi Musa yang bernama Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليتابعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi. Dalam syarah, dalam huraian hadis ni ulama kata nabi yang dimaksudkan ialah Nabi Yusha' bin Nun. Yusha'. Orang Yahudi panggil dia Yashu'. Ya shin waw ain, Yashu'. Kita dan orang Arab dalam hadis disebut Yusha', ya waw shin ain, Yusha'. Yahudi dia ya shin waw ain, Yashu'. Ada seorang nabi iaitu Nabi Yusha' alaihi salam di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ketika hendak melancarkan peperangan berkata kepada kaumnya, jangan mengikuti peperangan ini seorang lelaki yang baru berkahwin dan belum pernah bersetubuh dengan isterinya. Jangan mengikuti peperangan ini seorang yang baru membina rumah dan belum siap bumbung rumahnya. Dan jangan mengikuti peperangan ini seorang yang membeli kambing atau unta yang sedang bunting dan dia sedang menanti kelahiran anak-anak binatang yang dibelinya itu. Lalu Nabi itu pun berperang. Mereka mendekati sebuah desa pada waktu asar atau sudah hampir dengan waktu asar. Kemudian Nabi ini berkata kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga aku. Ya Allah, tahanlah matahari itu untuk kami agar tidak terbenam. Maka Allah menahan matahari itu dan memberikan kemenangan kepada mereka. Nabi ini mengumpul banyak harta rampasan. Kemudian datanglah api untuk menyambar harta rampasan tadi, tetapi ia tidak mahu menyambarnya. Nabi itu berkata, sesungguhnya di kalangan kamu semua itu ada pengkhianat yang menyembunyikan harta rampasan. Oleh itu, setiap kabilah mestilah menghantar wakil seorang lelaki untuk berbaiat denganku dengan cara berjabat tangan. Lalu ada seorang lelaki, ketua kabilah, yang tangannya melekat dengan tangan Nabi itu. Nabi itu lalu berkata lagi,
sesungguhnya di dalam kabilahmu ada pengkhianat yang menyembunyikan harta rampasan. Oleh itu hendaklah seluruh orang dari kabilahmu berbaiat denganku. Selanjutnya ada 2 atau 3 orang yang tangannya itu melekat pada tangan Nabi itu. Lalu beliau berkata pula, di kalangan kamu semua itu ada yang menyembunyikan harta rampasan. Kemudian mereka membawa sebuah kepala sebesar kepala lembu yang terbuat daripada mah. Mah besar kepala lembu. Lalu diletakkan mah tersebut. Kemudian datanglah api dari langit terus menyambar semua harta rampasan. Kerana harta rampasan tidak halal bagi umat-umat sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkannya untuk kita. Kerana melihat betapa dhaif dan lemahnya kita semua. Keterangan, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS diharamkan memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun kerana mereka enggan mentaati Nabi Musa yang mengajak mereka masuk memerangi kaum yang kejam yang berada di dalamnya. Dalam tempoh itu mereka terperangkap di lembah Sinai yang disebut juga dengan nama Padang Tih. Ini disebut dalam Quran. Mereka dari Kahirah melintasi laut sampai di Sinai. Rencana asal nak masuk ke Palestin. Tapi mereka tak mau pergi. Mereka cakap biadab dengan Nabi Musa. Mereka kata, idhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau dengan Tuhan kau. Inna hahuna. Kami nak duduk sini. Nak duduk sini ni. Qa'idun. Kami nak duduk sini. Kau pergi dengan Tuhan kau. Tuhan kau tu bukan Tuhan kita. Pergi perang. Kerana di Palestin waktu tu ada pemerintah yang zalim, jabbar, ada penguasa yang kejam. Nak masuk kena perang dulu, kena bebaskan Baitul Maqdis. Ini pun tak mau perang-perang, ni pun nak senang, nak duduk di Sinai, makan percuma, burung puyuh, manna wassalwa, minum ayak batu, dipayungi awan. Berkata kami tak mau, kami nak duduk sini. Kau pergilah. Kau dengan Tuhan kau pergi. Masuk Nabi Harun lah. Nabi Musa, Nabi Harun dengan Allah pergi perang. Hampa ada mukjizat, hampa Nabi, Allah Rabbul Alamin boleh kalahkan. Kalah nanti panggil kami masuk. Ini Bani Israel. Kerana kebiadaban mereka, biadab itu, Allah Ta'ala hukum mereka terus duduk di Sinai. Mereka terus duduk di Sinai. Innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Sesungguhnya diharamkan. Mereka tak akan jumpa pintu masuk Palestin selama 40 tahun. Dalam kitab-kitab Jawi dipanggil Padang Tih. Bukan Padang Teh di Kamera Helen tu. Padang Tih ni ialah tempat terperangkap. Mesir sempadan dengan Palestin tapi tak jumpa sempadan. Allah Ta'ala sebut yatihuna fil ard. Mereka berkeliaran di muka bumi Sinai itulah. Mereka cuba nak pergi tapi tak boleh sampai. Kalau mereka cuba bergerak, malam mereka letih, mereka tidur, esok pagi mereka akan kembali ke tempat yang mula mereka bergerak. Jalan, patah balik. Jalan, patah balik. Dulu kan ada satu drama komedi ke bersiri. Pimai tang tu. Tu makna pimai tang tu. Mereka bergerak nak pergi Palestin, patah balik. Bergerak, patah balik. Duk keliling kot tu lah. Pimai tang tu. 40 tahun tu lama. Selama 40 tahun. Nabi Musa meninggal di Sinai. Nabi Harun meninggal di sana juga. Dan jasad Nabi Yusuf yang mereka bawa daripada Mesir pun dikebumikan di Sinai. Jadi kita dah baca hadis pagi tadi. Nabi SAW bersabda, "La yuqbara nabiyyun illa haitsu yamut." Nabi-nabi tidak dikuburkan melainkan di tempat yang dia meninggal. Tang mana meninggal, tang itulah kubur. Ini menolak dakwaan Yahudi yang mengatakan Nabi Musa dikebumikan di Palestin. Mereka kata Yusha' bin Nun bawa Nabi Musa
tanam di Palestin. Tak betul. Nabi Musa tak ada di Palestin. Nabi Musa di Sinai itu. Kerana Nabi tang mana mati, tang itulah dia akan dikebumikan, kecuali Nabi Yusuf meninggal di Mesir, di seberang sana, tapi dia buat syarat, dia sendiri yang minta Bani Israel bawa dia keluar, dan Nabi Yusuf dikebumikan di Sinai. Jasad Nabi Yusuf, kubur Nabi Yusuf dibongkar, dikeluarkan daripada Kahirah. Kita baca dah sebelum ni, pasal dia ada buat wasiat. Baik, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS diharamkan memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun kerana mereka enggan mentaati Nabi Musa yang mengajak mereka masuk memerangi kaum yang kejam yang berada di dalamnya. Dalam tempoh itu, mereka terperangkap di lembah Sinai yang disebut juga dengan nama Padang Tih. Setelah berlalu 40 tahun, Nabi Musa, Nabi Harun pun dah meninggal, Nabi Musa meninggal. Allah mengizinkan generasi baru untuk masuk membebaskan Baitul Maqdis. Generasi baru ini dipimpin oleh seorang lelaki yang bernama Yusha' bin Nun. Dahulu beliau merupakan khadam kepada Nabi Musa AS. Kita boleh tengok dalam surah Kahfi, Nabi Musa panggil dia Fata. Idh qala Musa li fatahu. Dia anak buah Nabi Musa, khadam Nabi Musa, anak murid setia Nabi Musa AS. Dahulu beliau merupakan khadam kepada Nabi Musa AS. Beliaulah peneman Nabi Musa dalam perjalanan mencari Khadir AS. Cerita Nabi Khidir pun di Sinai. Dah Nabi Musa duduk di Sinai tu, dia khutbah, kita cerita dah, ayyam zakirhum bi ayyamillah. Dia ingat dalam khutbah, dia ingatkan nikmat Allah, ujian-ujian Allah, supaya mereka bersabar dan bersyukur. Di Sinai itulah Nabi Musa dapat tahu ada Nabi Khidir yang lebih alim. Maka Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir berhari-hari. Dan dia kata dekat Nabi Yusha', Fatahu, pembantu Nabi Musa ni, Nabi Musa pernah kata kat dia, La abrahu. Aku akan teruskan perjalanan. Au umdiya huqubah. Sekalipun memakan masa bertahun-tahun, aku akan terus cari mana dia Nabi Khidir nak mengaji, nak tuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Au amdiya huqubah, walaupun makan bertahun-tahun pun tak apa. Kita cari. Letih pun tak apa, cari. Dan Nabi Yusha' ni lah yang bawa miktal, bawa satu bakul buah ikan dalam tu. Bila Nabi Musa nak makan, dia yang buat keluar makanan, hidang dekat Nabi Musa dan sebagainya. Dan ada cerita dalam surah Kahfi, Sakhrah. Mereka sampai di satu pulau, mereka jumpa batu besar di situ. Mereka penat, mereka berehat, mereka tidur. Nabi Musa dengan Nabi Yusha' ni tidur dekat Sakhrah, dekat satu batu tu. Ketika mereka tidur, mereka tak sedar, ikan yang dalam bakul tu, dia lompat, dia terjun dalam laut. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia berenang dengan penuh keajaiban. Dia membelah ayak. Ayak jadi berlubang, jadi terowong. Tapi ni pun tak perasan lagi. Dia pun duduk tidur. Bila ni pun jaga, Nabi Musa kata, jom kita kemas-kemas barang, kita teruskan perjalanan. Terus perjalanan berapa hari, 2-3 hari sampai rasa penat, letih. Dan lepas tu barulah Nabi Yusha' ni, dia tengok bakul, tengok ikan tak ada. Pula. Nabi Musa pesan dekat dia, sepanjang perjalanan kena perhati ikan ni. Sebab ikan ni penunjuk jalan. Sampai di batu besar, ikan tu dah lompat dalam air. Ini cerita Nabi Yusha' ni lah. Dia tak perasan. Dia kata, tidaklah aku lupa melainkan syaitan. Wa ma ansanihi illa syaitan an adhkurah. Syaitan bagi aku lupa. Aku lupa nak perhati bakul ni ada ikan ke tak ada ikan. Lepas mereka berhenti dekat Sakhrah tu, mereka terus perjalanan. Setelah beberapa hari, baru dia teringat nak tengok bakul. Tengok tak ada ikan.
Allah fartadda ala atharihima qasasa. Ni pun nak kena U-turn, nak kena patah balik. Cerita dia memang susah lah. Pengembaraan mencari Nabi Khidir ni susah. Makan hari berhari-hari. Patutnya dah boleh jumpa dah, tapi lupa pula. Lupa nak perhatikan. Jadi kata Yusha, seingat-ingat saya, daripada kita mula berjalan tu ada ikan, dalam bakul ada ikan. Saya mula galit nah, bahasa galit. Saya mula galit tak perhatikan ni waktu kat batu tu. Sampai kat batu tu ada lagi ikan. Lepas tu kita dua-dua orang tidur rehat. Lepas rehat kita jaga, kita terus perjalanan. Tang tu mula tak tengok ikan. Esok tu tak tengok, lusa tu tak tengok, beberapa hari. Dan mereka rasa penat. Nasabah, letih penat. Tengok-tengok, la ilaha illallah, ikan tak ada. Tak ada masalah. Kena patah balik. Patah balik kat batu tu. Dan mereka tengok Allah Ta'ala buat kan. Ayak tu berlubang. Terowong ikan tu berenang berlubang. Ayak tak cantum. Mereka pun follow ikut tu. Sampai kat pantai. Atas pantai pun ada lagi. Jejak ikan tu. Atas pasiak pantai pun ada. Duk ikut. Akhirnya jumpalah Nabi Khidir yang sedang tidur terlentang selimut dengan satu kain. Cerita dia panjang, tuan-tuan rojok dah dalam tafsir surah Kahfi. Nah, abang kata Yusha' bin Nun ni saya pun tak tahu umur dia berapa waktu dia mengikuti Nabi Musa dalam pengembaraan mencari Nabi Khidir. Mungkin waktu tu dia budak-budak lagi. Mungkin dia umur 10 tahun begitu. Nabi Musa di Sinai. Kalau dia umur 10 tahun, 30 tahun kemudian Nabi Musa pun meninggal, dia umur 40. Maka dia dilantik oleh Allah sebagai Nabi, umur 40, umur yang matang. Dia memimpin generasi baru masuk ke Baitul Maqdis. Bila berjaya masuk Baitul Maqdis, mereka buat perangai lagi. Allah suruh masuk sujud. Dah menang perang sujud. Mereka punggung bagi ke Allah. Mereka beralih punggung. Tu bukan sujud, tu bagi punggung. Tonggeng. Masuk tu tonggek. Tonggek, minta maaf. Allah suruh masuk tunduk kepala, dia pusing ke belakang, buat terhegeh-hegeh. Seronok menang perang. Yusha' bin Nun berjaya memenangi peperangan di Baitul Maqdis. Patutnya sujud syukur. Dah bukan sujud syukur. Tonggek gitu masuk. Allah Ta'ala sebut hittah. Ampun dosa. Hittah ni macam ampun dosa kami, kalau ada dosa ampun. Dia pun tukar pada hintah, gandum. Dah menang, kita nak makan. Hittah disebut apa? Hittah dia hintah. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Fabaddala alladhina zalamu. Mereka zalim. Fabaddala ni bertukar. Qilan, perkataan yang disuruh ni perkataan lain. Pemain dengan Tuhan. Allah suruh sebut hittah, sebut elok. Piubah hintah apa? Kurang ajak ni perang ni memang biadab. Sengaja mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalu 40 tahun, Allah mengizinkan generasi baru untuk masuk membebaskan Baitul Maqdis. Generasi baru ini dipimpin oleh seorang lelaki yang bernama Yusha' bin Nun. Dahulu beliau merupakan khadam kepada Nabi Musa alaihi salam. Beliaulah peneman Nabi Musa dalam perjalanan mencari Khadir alaihi salam. Selepas kewafatan Nabi Harun meninggal dulu. Dan Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa pula meninggal. Nabi Harun ni, kalau kita baca Israiliyat, macam-macam cerita. Sebenarnya Allah dan Rasul tak habaq pun Nabi Harun mati sakit apa, sebab apa, kubur di mana. Allah tak habaq. Yang penting Nabi Harun pun tak sempat masuk Palestin tu. Lahir di Mesir, berada di Sinai itu pun Mesir. Tak sempat masuk Palestin. Nabi Musa pun lahir di Sinai, lahir di Kahirah, meninggal di Sinai. Duduk Mesir lah. Nabi Harun, Nabi Musa ni orang Mesir, bangsa Bani Israel, tak sempat masuk Palestin. Tapi Palestin ni pun nak dakwa kata Palestin tu, Yahudi nak dakwa kata Palestin tu hak mereka. Mereka kata jasad Nabi Musa ada di Palestin. Dan mereka menuduh, di sini jahatnya mereka tuduh Nabi Harun mati tu
Tahu siapa bunuh? Dia kata adik dia lah bunuh. Musa. Arab panggil ittihamat. Fitnah. Tohmahan. Dia kata Musa yang bunuh Harun. Tak betul. Dia perkaitkan dengan Nabi Musa ni cengih. Biasa cekak janggut Nabi Harun. Biasa cekak rambut Nabi Harun. Kait cerita. Buat kesimpulan Nabi Harun mati. Nabi Musa yang bunuh. Itu semua dongeng lah. Hikayat yang wajib kita tolak. Nabi-Nabi tak akan buat macam tu. Jadi Nabi Harun meninggal dulu. Lepas tu Nabi Musa pula meninggal. Kemudian Allah melantik Nabi Yusha' bin Nun sebagai Nabi kepada Bani Israel. Allah memberi kemenangan kepada beliau dalam peristiwa pembukaan Baitul Maqdis. Ini baru cerita Yahudi masuk Palestin ni. Palestin bukan bumi Yahudi. Nabi Ibrahim yang duduk di Palestin. Dapat anak dia nama Ishak. Belum lagi Yahudi. Zaman Nabi Yaqub tu baru Yahudi. Yaqub. Kemudian Nabi Yaqub berhijrah ke Mesir sebab anak dia duduk Mesir. Nabi Yusuf. Jadi Palestin bukan bumi Yahudi. Palestin bukan tempat Yahudi. Mereka pendatang. Mereka masuk tu pun kerana nak membebaskan Baitul Maqdis, masuk bersama Nabi Yusha' bin Nun. Sekarang mereka mendakwa kata bumi itu hak mereka. Mereka pribumi. Itu dakwaan yang tak betul lah kalau kita tengok sejarah. Dalam peperangan itu, beliau membuat penapisan tentera terlebih dahulu. Beliau tidak mahu ada tentera yang badannya sahaja di medan tempur, tetapi fikirannya sibuk memikirkan perkara-perkara lain. Masalah hilang tumpuan akan menjadi salah satu penyebab kekalahan dalam peperangan. Kemudian peperangan pun bermula dan memakan masa beberapa hari. Allah mentakdirkan hari Jumaat sebagai hari terakhir peperangan itu. Tentera Islam sudah hampir mencapai kemenangan menyeluruh pada petang Jumaat itu. Manakala waktu maghrib pula sudah sangat dekat. Sekiranya matahari terbenam, maka peperangan mesti ditangguhkan ke hari Ahad pula. Kerana Allah mengharamkan Bani Israel melakukan sebarang aktiviti pada hari Sabtu. Tu cerita dia. Selain ibadat khusus sahaja. Jadi perang tu banyak hari. Hari terakhir dah nak menang dah tu hari Jumaat. Petang Jumaat. Petang Jumaat ni membawa kesenja. Sekiranya terbenam matahari jadi apa? Jadi Sabtu kan? Bila Jumaat tu petang, maghrib tu orang panggil Jumaat malam Sabtu. Sabtu lah. Maka di sini Allah Ta'ala memperlihatkan mu'jizat Nabi Yusha' bin Nun. Dia tahan matahari. Dia kata matahari jangan terbenam lagi. Jangan maghrib lagi. Pasal dia nak habiskan peperangan, nak menang tadi. Dia tahan matahari jangan terbenam. Maghrib lambat hari itu. Mukjizat seperti ini ada juga dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam peristiwa balik Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad tahan matahari jangan terbit lagi. Kan di Mekah, Nabi Muhammad kata akan sampai satu kafilah dagangan sebelum matahari terbit. Tiba-tiba kafilah ni unta dia hilang, lambat nak sampai Mekah. Maka hari tu Nabi doa, Ya Allah kau lambatkan terbit matahari. Sebab aku kata sebelum matahari terbit, rombongan dagang sampai Mekah. Ni tak main-main lagi ni. Ni pura-pura 7 lebih dah, 8. Nabi doa, matahari terbit lambat hari tu. Setelah rombongan tu sampai, katalah 9:30 pagi, rombongan tu sampai, baru matahari terbit. Subhanallah. Mukjizat tahan matahari ni, Nabi-Nabi ya, Nabi Yusha' dan Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Jiyadul Musalsalat. Hadis musalsal Imam As-Suyuti rahimahullah, dia menyebutkan satu mukjizat Nabi di mana Nabi suruh Sayyidina Ali buat satu kerja, pergi sana pergi sini letih. Sayyidina Ali balik tengah hari, Sayyidina Ali tidur dan tidur nyenyak sehingga tak terjaga, tak semai asap. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Ali, tengok Sayyidina Ali duduk tidur petang, dah maghrib dah. Masuk maghrib, Nabi tanya, wahai Ali,
Hang sembahyang asar lagi hari ni. Sayyidina Ali pun jaga-jaga, maghrib dah. Allah, letih sangat buat kerja. Buat satu urusan Rasulullah. Tertidur. Terlepas asar. Asar tak mayang lagi. Dah maghrib dah. Maka Nabi doa, Ya Allah. Hak ni lagi hebat. Bukan tahan matahari. Reverse. Tahan tu stop. Ni reverse. Dah maghrib dah. Nabi doa, Ya Allah, kau kembalikan. Unduk balik matahari jadi petang balik. Dah malam. Maghrib tu dah gelap dah. Unduk balik jadi petang. Sayyidina Ali semayang asar. Tunai bukan qada. Sebab matahari dia patah balik jadi asar. Hari tu di Madinah. Maghrib 2 kali, asar pun 2 kali. Dah asar dah maghrib. Asar balik maghrib. Makna hari tu, asar 2 kali, maghrib 2 kali. Sayyidina Ali sembahyang asar dalam waktu asar. Padahal dah maghrib dah. Patah balik. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Jiyadul Musalsalat. Itu antara mukjizat Nabi. Tahan matahari. Jangan terbit lagi pagi Isra' tu. Jangan terbit lagi. Sebab aku kata rombongan tu akan sampai sebelum matahari terbit. Ya Allah, jangan bagi terbit matahari. Nanti orang kata Nabi tipu. Rombongan tu sampai. Tapi Nabi nak sampai sebelum terbit matahari. Oleh kerana Nabi janji macam tu, maka matahari terbit lambat. Rombongan tu sampai dulu baru matahari terbit. Yang tadi lagi menarik. Terbenam dah matahari. Patah balik jadi asar. Subhanallah. Kuasa Allah. Baik. Manakala waktu maghrib pula sudah sangat dekat sekiranya matahari terbenam, maka peperangan mesti ditangguhkan ke hari Ahad kerana Allah mengharamkan Bani Israel melakukan sebarang aktiviti pada hari Sabtu selain ibadat khusus sahaja. Ya, perang tu pun ibadat, tapi ni apa maksud ibadat ni? Sembahyang je Sabtu, tak boleh buat apa. Kita hari Jumaat boleh, berniaga boleh. Ada negeri sekolah jalan Jumaat. Hari Jumaat bukan tak boleh jalan aktiviti, boleh. Cuma time Jumaat tu saja Allah tak bagi berjual beli dan sebagainya bila azan Jumaat. Kerana jadi hari Jumaat bukan hari cuti bagi kita nak. Fa idza qudiyatis salah, apabila tamat selesai semayang, fantashiru fil ard, boleh bertebaran, boleh berniaga. Lepas semayang Jumaat pun boleh berniaga. Time azan tu saja yang dilarang aktiviti jual beli. Beliau memohon biarlah selepas mencapai kemenangan barulah matahari terbenam. Allah memakbulkan doanya. Allah menahan matahari dari terbenam sehingga kemenangan tercapai. Selepas peperangan, satu lagi perkara pelik berlaku, iaitu Nabi Yusha' alaihi salam berjaya mencari pengkhianat dengan hanya berjabat tangan. Tangan pengkhianat melekat ketika bersalaman dengannya kerana menyembunyikan seketul emas sebesar kepala lembu. Itu merupakan mukjizat Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Ini habis dah perang, dia minta tentera himpun ghanimah di satu tempat. Sebab ghanimah ni tak halal kepada umat-umat lain. Himpun satu tempat, nanti api dari langit akan turun sambak. Himpun dah. Api turun lah, tapi api turun tak menyambak. Api naik balik. Nabi Yusha' kata tentu ada siapa-siapa yang menyembunyikan ghanimah. Memang ada sungguh. Dia nak cari mudah ya, dia salam. Salam. Melekat tangan. Hak melekat tu mengaku kata saya ada sorok mah. Pergi ambil dia dah, Bila pergi ambil baru boleh buka tangan, melekat. Tak pakai gam gajah, gam uhu apa, tak pakai, tapi tiba-tiba melekat. Pergi ambil. Ambil tu dia mah. Seketui tu besar kepala lembu. Mah besar kepala lembu. Main letak. Bila letak barulah api turun daripada langit dan sambak semua harta rampasan tersebut. Untuk kita umat Nabi Muhammad je, ghanimah ni halal, tapi kena bahagi dulu. Kalau ambil sendiri tanpa dibahagikan, dia Allah tak redha, Allah campak dalam api neraka. Seperti mana berlaku seorang khadam Nabi dalam peperangan Khaybar, dia ambil sendiri, dia ambil sapu tangan kain sutra kecil je, sapu tangan dia ambil siap. Tak dandan orang bagi, dia ambil dah.
Dan orang bagi dia ambil siap-siap, dia cup siap-siap, kemudian dia kena panah sesat kena dan dia mati. Nama dia Mid'am. Orang pakai kata hani allahu bisyahadah. Oh, tahniahlah Mid'am dapat mati syahid. Kan perang Khaybar tu perang yang tak jadi, hanya kepungnya. Kepung musuh surrender, kalah, lari keluar. Jadi dia ambil siap-siap sebelum Nabi bahagi. Dalam perjalanan balik, dia khidmat dekat Nabi. Setiap kali Nabi turun, dia sedia ayak dekat Nabi. Dia hampak tempat duduk kat Nabi. Dia bagus. Nampaknya bagus. Tapi dia mengambil tanpa izin Rasulullah. Ambil. Bukan banyak pun. Besar sapu tangan je. Kain sutera kecil. Dia ambil tu. Nabi. Bila orang kata hani allahu bisyahadah. Tahniahlah Mid'am. Mati syahid. Tahniah dia. Syukurlah. Dalam ramai-ramai Allah pilih dia syahid. Kita hak pergi perang ni tak ada luka apa pun. Kepung perkampungan Yahudi Khaybar. Kita tak dapatlah rezeki syahid. Dia dapat. Maka dia puji dia. Nabi kata, la huwa finnar. Dia masuk neraka. Pasal apa? Pasal dia pecah amanah. Dia ambil tanpa izin Rasulullah. Sebelum Rasulullah nak bahagi, dia ambil sekejap-sekejap. Nabi kata, cek dalam poket dia. Bila dicek dalam poket dia, rupa-rupanya ada sapu tangan. Itu penyebab dia masuk neraka. Jadi harta rampasan ini halal tapi kena bahagikan. Ada cara pembahagiannya. Sebab tu Allah Ta'ala turun suratul Anfal. Surah pembahagian Anfal harta rampasan perang. Sampai takat tu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Kita sambung hari esok. Ada soalan no? Peristiwa 10 Muharram ada kaitan dengan kisah Nabi Nuh tak? Ustaz Firdaus. Yang sahihnya 10 Muharram ni hari kemenangan Nabi Musa membelah laut. Fir'aun mati lemah. Itu sahih. Nabi sampai Madinah, Nabi tengok orang Yahudi duk puasa hari Ashura. Memang tertulis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Adapun kisah Nabi Nuh mendarat, kisah Nabi Nuh ayat surut hari Ashura, yang tu hikayat. Dia bukan dalilnya tidak kuat, boleh diterima, boleh ditolak, tak ada masalah. Kemudian mereka masak apa semua jadi bubuk Ashura kan. Itu hikayat yang tertulis dalam sebahagian kitab-kitab tafsir. Tapi kalau nak tanya kesahihan dia, saya tak tahulah. Tak ada masalah nak buat bubuk ke, nak buat apa ke, tak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.